Assalamualaikum, bersama dengan Ustazah Hayuni pada hari ini untuk pembelajaran pendidikan Islam tahun 5. Pada hari ini kita akan mempelajari satu lagi bidang, iaitu bidang sirah, dan tajuknya ialah Hijrah Membawa Rahmat. Kamu juga boleh merujuk buku teks muka surat 134 sehingga 137. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran ini, kita lihat dulu apakah objektif pembelajarannya. Di akhir pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat yang pertama, menerangkan pengertian hijrah. Yang kedua, menerangkan sebab-sebab yang mendorong Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Kita lihat apakah maksud hijrah. Hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Itu ialah maksud hijrah. Kita lihat pula apakah faktor utama Nabi Muhammad SAW berhijrah. Faktornya ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya berhijrah. Apakah maksud hijrah Nabi Muhammad SAW? Maksudnya ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Itu ialah maksud hijrah Nabi Muhammad SAW. Kita lihat pula apakah sebab-sebab yang mendorong Nabi Muhammad SAW berhijrah. Agama Islam semakin berkembang di Mekah dan semakin ramai yang memeluk Islam. Jadi situasi ini telah mengakibatkan musyrikin Mekah menggunakan kekerasan menyekat dakwah Islam. Umat Islam telah menerima ancaman dan siksaan sehingga ada yang dibunuh, dipulaukan, dicaci, dihina dan difitnah. Disebabkan keadaan ini, Allah telah memberi kebenaran kepada umat Islam berhijrah ke Madinah. Pelawaan penduduk Madinah juga menjadi satu daripada faktor Nabi Muhammad SAW memilih Madinah sebagai tempat berhijrah. Para sahabat berhijrah ke Madinah secara berperingkat dan secara rahsia agar tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Kita lihat pula siapakah individu yang terlibat ketika peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad telah berhijrah ke Madinah bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi ada individu-individu lain yang terlibat bersama ketika peristiwa hijrah ini. Antaranya ialah Abdullah bin Ulaikid. Abdullah ini ialah seorang musyrik yang diupah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar yang jarang dilalui kebanyakan orang ramai. Ini bertujuan mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki mereka. Individu lain ialah Abdullah bin Abi Bakar yang ditugaskan memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad ketika baginda di Gua Sur. Ini bertujuan mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa. Individu lain ialah Asma binti Abi Bakar yang ditugaskan menghantar makanan bagi memastikan bekalan makanan mencukupi. Dan individu lain ialah Amir bin Fuhairah yang ditugaskan menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan membekalkan susu. Ia bertujuan mengelak dijejaki musuh, memastikan bekalan minuman mencukupi. Ini ialah individu-individu yang terlibat ketika peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah, Nabi telah
meminta Ali bin Abi Thalib tidur di katil baginda dan menggunakan burdah baginda bagi mengelirukan musuh yang hendak membunuh Nabi Muhammad. Dengan izin Allah, baginda dan Abu Bakar bertolak ke Gua Sur yang terletak di selatan Mekah. Peristiwa ini berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian Nabi Muhammad. Kaum musyrikin terus mencari Nabi Muhammad SAW dan hadiah lumayan ditawarkan jika sesiapa yang dapat menangkap Nabi. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah setelah 3 malam di Gua Sur. Ketika dalam perjalanan, seorang musyrik Mekah yang bernama Surakah bin Malik berjaya menemui Nabi Muhammad tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Dan Nabi Muhammad dan Abu Bakar telah meneruskan perjalanan ke Madinah. Untuk hari ini itu sahaja daripada Ustazah. Ustazah harapkan kamu semua dapat faham apakah pengertian hijrah, apakah sebab-sebab yang mendorong Nabi Muhammad SAW berhijrah dan individu-individu yang terlibat ketika hijrah Nabi serta peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika hijrah Nabi. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.